Ini bab bacaan dalam sembahyang kusuf. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya pernah berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersembahyang dengan orang ramai dengan berdiri. Fahazartu qira'atahu, saya mengagak bacaannya. Saya rasa dia telah membaca surah Al-Baqarah, dan perawi telah mengemukakan hadis seterusnya. Kemudian Nabi SAW sujud 2 kali, kemudian berdiri dengan memanjangkan bacaannya. Aku mengagak bacaannya itu, aku rasa dia telah membaca surah Ali Imran. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW telah membaca bacaan yang panjang dengan menyaringkan suaranya. Maksud perawi yakni dalam sembahyang kusuf. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, pernah berlaku gerhana matahari, maka Rasulullah SAW bersembahyang dengan orang ramai dengan berdiri lama. Kira-kira dia membaca surah Al-Baqarah. Thumma raka'a, kemudian Nabi SAW rukuk, dan perawi mengemukakan hadis seterusnya. Babun, adakah diseru pada ketika gerhana matahari itu berlaku untuk mengerjakan sembahyang, untuk mendirikan sembahyang? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata pernah berlaku gerhana matahari, maka Rasulullah SAW menyuruh seseorang berseru dengan mengatakan as-salatu jami'ah, sembahyang dengan berjemaah. Bab sadaqah fiha, ini bab bersedekah pada ketika berlaku gerhana matahari. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW bersabda, matahari dan bulan tidak gerhana kerana kematian seseorang, dan tidak juga kerana kehidupan seseorang. Apabila kamu melihat gerhana itu berlaku, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakbir dan bersedekah. Ini bab memerdekakan hamba pada ketika gerhana matahari. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Asma, katanya Nabi SAW menyuruh supaya dimerdekakan hamba pada ketika Nabi SAW bersembahyang kusuf itu, yakni pada masa dia bersembahyang kusuf itu. Ini bab orang yang rokok 2 kali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata pernah berlaku gerhana matahari di zaman Nabi SAW, maka Nabi bersembahyang dua rokok. Nabi SAW bersembahyang dengan rokok dua kali. Wa yas'alu anha, dan Nabi SAW bertanya tentangnya hatta injalat, sehinggalah cerah matahari. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata gerhana matahari telah berlaku di zaman Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berdiri, hampir-hampir dia tidak mahu rokok. Kemudian dia rokok hampir-hampir, sehingga hampir-hampir dia tidak akan mengangkat kepalanya. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya, maka hampir-hampir dia tidak akan sujud, ataupun seolah-olahnya dia tidak akan sujud. Itu makna hampir-hampir itu, kiranya macam tidak nak sujud dia. Kemudian Nabi SAW sujud, seolah-olah dia tidak akan mengangkat kepalanya. Boleh berlaku lah tu, terjemah maksud dia sama lah. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya, seolah-olah dia tidak akan bersujud lagi. Kemudian dia sujud, seolah-olahnya dia tidak akan mengangkat kepalanya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, dan dilakukannya pada rakaat yang kedua seperti itu juga. Kemudian Nabi SAW di akhir sujudnya meniup, dia siup gitu. Di sini disebutkan uff. Sebenarnya tidak gitu, dia begitu saja. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, Rabbi, Tuhanku, tidakkah engkau telah berjanji denganku untuk tidak menyiksa mereka
dalam keadaan aku ada di kalangan mereka. Bukankah engkau telah berjanji denganku bahawa engkau tidak akan menyiksa mereka dalam keadaan mereka beristighfar? Fa faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada sembahyangnya ketika mana matahari telah pun cerah. Wasaqal hadis, dan perawi mengemukakan hadis seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Samurah, beliau berkata, ketika saya sedang memanah semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba berlaku gerhana matahari. Aku pun melemparkan anak-anak panah itu, dan aku berkata, pasti akan kulihat apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam gerhana matahari pada hari ini. Aku pun sampai kepada baginda. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengangkat kedua tangannya, bertasbih, bertahmid dan bertahlil dan berdoa, sehinggalah cerah matahari itu, hilang kegelapan daripada matahari. Faqara'a bi suratain, di dalam sembahyangnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 2 surah dan rukuk 2 kali. Babus salah 'inda zulmah wa nahwiha. Ini bab bersembahyang pada ketika berlaku kegelapan dan seumpamanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubaidullah bin An-Nadhr, beliau berkata, ayah saya telah meriwayatkan kepada saya, katanya, pernah berlaku kegelapan di zaman Anas bin Malik. Perawi berkata, aku pun pergi kepada Anas. Lantas aku bertanya, wahai Aba Hamzah, pernahkah berlaku seumpama ini kepada kamu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu? Beliau menjawab, ma'adzallah, sesungguhnya angin sahaja bertiup kencang, terus kami bersegera pergi ke masjid, takut akan berlaku kiamat. Babus sujud 'indal ayat. Ini bab sujud pada ketika nampak tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ikrimah, beliau berkata, ada orang berkata kepada Ibnu Abbas, fulanah, yaitu salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mati. Fa kharra sajidan, terus Ibnu Abbas tersungkur sujud. Faqila lahu, maka ada orang berkata kepadanya selepas itu, adakah engkau bersujud pada ketika ini? Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu nampak sesuatu tanda, maka bersujudlah kamu. Apakah tanda yang lebih besar lagi daripada kepergian isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini bab bacaan dalam sembahyang kusuf. Bacaan tu apa yang dibaca, satunya. Yang keduanya, baca tu macam mana? Baca dengan suara yang derah kah, nyaring kah, ataupun dengan perlahan? Dalam perkara ni sebenarnya berdasarkan beberapa hadis, dia ada tak serupa lah. Dengan sebab tu ulama-ulama berbeza pendapat. Berdasarkan riwayat ini, terlebih dahulu kita tengok dari segi sanad dia ni. Muhammad bin Ishaq menceritakan Hisham bin Urwah dan Abdullah bin Abi Salamah meriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar. Di sini kalau kita perhati di sini, adakah kedua-dua orang ni, Hisham bin Urwah dan Abdullah bin Abi Salamah ni, meriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar? Zahirnya nampak begitulah. Tetapi mengikut ramai ulama, dia kata Hisham bin Urwah tu dia ambil daripada ayah dia Urwah, dan Abdullah bin Abi Salamah tu saja yang ambil daripada Sulaiman bin Yasar. Bukan kedua-duanya ambil daripada Sulaiman bin Yasar. Sebab apa? Banyak hadis-hadis berkenaan dengan kusuf ini, Hisham bin Urwah dia ambil tu daripada ayah dia. Dalam keadaan dia boleh ambil tu daripada ayah dia, apa dia perlu ambil daripada Sulaiman bin Yasar yang sebaya dengan dia tu? Tidak perlu. Artinya ataf di sini atfun ala Hisham, yani haddatsani Hisham bin Urwah an Urwah
Abdullah bin Abi Salamah an Sulaiman bin Yasar an Urwah. Sulaiman bin Yasar ambil daripada Urwah juga. Jadi pergi musing pengikut tu. Kalau kita kata Hisham bin Urwah ambil daripada Sulaiman bin Yasar, bermakna dia tidak ambil terus daripada ayah dia. Tapi dengan perantaraan Sulaiman bin Yasar. Untuk apa dia ambil daripada Sulaiman bin Yasarnya? Sedangkan banyak dari riwayat kusuf ini, riwayat daripada Hisham, dia ambil terus daripada ayah dia, tidak melalui Sulaiman bin Yasar. Bermakna di sini kau ambil daripada Sulaiman bin Yasar itu seorang saja, iaitu Abdullah bin Abi Salamah, bukannya Hisham bin Urwah. Tak apalah. Dia ambil daripada Aisyah. Aisyah kata berlaku gerhana matahari zaman Rasulullah. Rasulullah pun bangunlah semaya dengan orang ramai, pergi berdiri semua. Aku agak baca dia. Aisyah kata, agak baca dia tu, aku fikir, aku rasa hak dia baca tu surah Baqarah. Panjang itulah. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tak baca derah. Kalau dia baca derah, apa perlu dia kata? Dia agak Rasulullah baca tu surah Baqarah. Dia tu kata lah, tak payah agak lah, panjang setengah tu panjang surah Baqarah, tak payah kata lagu tu lah, kata baca surah Baqarah tu. Tapi dia tak kata gitu. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW baca perlahan, baca dia dalam sembahyang kusuf itu. Salah satu pegangan orang-orang yang mengatakan baca qahar tu, baca perlahan tu, ialah hadis ini. Bukan dengan sanad ini saja, banyak lagi hak lain-lain. Termasuklah baru ni kita sudah sebut dah kan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i di antara orang yang berpendapat baca perlahan. Tapi Imam Ahmad, Ishaq dan lain-lain lagi mengatakan baca derah. Jadi kalau dia kata baca derah, hadis ni dia nak lagu mana? Dia kata Aisyah duduk mana? Cuba ayat dulu. Aisyah duduk mana? Kalau semaya hak jemaah skala-skala pun, orang perempuan ni duduk mana? Duduk belakang kan? Hak ni lagi ramah ni semaya ni, dia duduk di belakang. Kira-kiranya bila duduk di belakang dia tidak dengar. Dia ayat ni dia agak, mana dia tidak dengar sebab jauh. Kita tak boleh nak hujah ni hak ni. Banyak lagi riwayat yang menyebutkan baca derah tu, nak kan? Nak kan riwayat tu. Hak riwayat baca derah tu orang lelaki. Hak lelaki menasabahlah kalau duduk depan. Menasabahlah kalau dia dengar. Kita tak boleh kata Nabi SAW ni dia baca tu habis siapa suara dia nya dengar jauh mana pun. Tak boleh kata lagu tu. Sebab berapa banyak dah kita sudah jumpa Nabi SAW, misalnya pada ketika dulu kan, semaya raya tu, khutbah raya tu, dia kira orang alik belakang dia tak dengar, perempuan alik belakang tak dengar. Lepas pada dia merucap depan ni, dia pun pergi alik belakang, dia pun cakap dengan orang alik belakang tu. Ini menunjukkan tertib saf tu, orang perempuan tu duduk alik belakang. Dan Nabi SAW kira suara dia tu tak sampai kepada mereka, sebab tu dia pergi. Sebab tu dia pergi. Di sini pun lagu tu jugalah, kira-kiranya orang perempuan duduk alik belakang. Aisyah walaupun isteri dia duduk alik belakang. Bila duduk alik belakang, ada kemungkinan itu, kemungkinan dia tidak dengar. Kalau mengikut kaedah fiqh ni, dia kata idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Hak tu dia kaedah tu pakai sama tu. Bila ada kemungkinan lagu ni, tak boleh nak buat dalil sesuatu. Dalil hak dikatakan hujah tu, hadis ke gapo ke, kalau sudah ada ihtimal, boleh jadi Nabi baca derah, cuma dia tidak dengar. Boleh jadi juga Nabi baca qahar sungguh. Kalau boleh jadi lagu tu orang tak buat hujah. Nak hujah ni benda yang terang, baru boleh buat hujah, baru dalil orang panggil. Dia tolak tepi. Lepas tu ni dia kata perawi dia tu Muhammad bin Ishaq pun ada juga kata ni. Tak boleh pergi. Aku tak sepakat hak ni. Lepas tu orang pakar tu dia pakar kerana Muhammad bin Ishaq ni kan. Dia hadis lain lagi, banyak lagi tarik riwayat ini. Bukan hak ni saja, saluran riwayatnya. Ada pula yang kata sebenarnya begini. Dia kata ada ketikanya Nabi baca derah. Hak derah tu dia kata baca derah. Ada ketikanya Nabi baca qahar. Kedua-duanya
Betul berlaku. Dia kata hak kata Qaha tu pun ada. Memang ketika-ketikanya Nabi baca Qaha sebab lama ni dia baca. Tidak seperti biasa. Ada ketikanya dia baca derah. Ada ketikanya dia baca derah. Bukan baca ayat Quran saja hak derah. Hak lain-lain doa dia pun dia baca derah sehingga orang belakang dia tahu. Mana keadaan semaya kusuf ini tidak seperti biasa. Tidak seperti biasa. Itu alasan mereka. Bagi orang yang kata oleh kerana semaya kusuf ni tengah hari, gerhana matahari ni tengah hari, hak semaya tengah hari itu hak kebanyakannya baca Qaha kan. Kalau nak kira hak sesuainya, hak ni baca Qaha jugalah. Dia kata. Tapi golongan hak salah lagi kata tak boleh kata lagu tu. Semaya jemaah pun tengah hari juga, bawa baca derah. Semaya raya pun tengah hari juga, bawa baca derah. Hak ni serupa dengan hak tu ni. Bukan serupa dengan semaya Zuhur ni. Bukan serupa dengan semaya Asar ni. Hak ni semaya je ni. Hak jarang-jarang berlaku. Hak jarang-jarang berlaku ni kalau tengah hari kita tengok baca derah. Dia masing-masing dalil lah. Masing-masing dalil. Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ni bukan hadis ni saja, banyak lagi tarik yang lain yang menyebutkan perkara yang sama, lebih kurang lagu ni. Dia sudah tahu dah bahawa surah Baqarah ni panjang. Sebab tu kalau dia nak menggambarkan panjang bacaan tu, dia kata kira-kira agak-agak macam surah Baqarah. Dia tahu dah Baqarah ni panjang. Maknanya surah-surah ni sudah selesai awal lagi sebelum pada tu lah. Sebelum, bukanlah kata saat Nabi saat akhir saja barulah sempurna. Dah. Adalah beberapa ayat yang tidak sempurna, tetapi hak sebahagian besarnya sudah cukup dah ada. Dan itu sudah duduk dah di tempat-tempat dia seperti yang ada sekarang ni. Hak ada sekarang ni adalah dengan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dengan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tertib tu. Walaupun kita kata kalau nak kiranya hak mula-mula tu hak Makkiyah. Apa yang mula-mula Quran tu Madaniyah. Surah Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa dan sebagainya tu, hak ni adalah surah Madaniyah. Kita tak boleh soal hak tu. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah buat gitu. Dia yang menentukan. Dia yang menentukan. Itu kita pegangan kita gini. Kita tak boleh kata hak ni mengikut susunan sahabat saja. Dah, tidak lagu tu. Ada pun riwayat yang menyebutkan dalam mushaf orang ni tertib dia gini, mushaf orang ni tertib dia gini. Itu tidak sahih. Apatah lagi nak sampai kepada peringkat mutawatir. Tak boleh nak lawan dengan hak ada ni. Orang tak pakai hak tu. Jadi ada orang kata mushaf Sayyidina Ali lagu ni tertibnya, mushaf Ibnu Mas'ud lagu ni, bahkan tak ada surah Muawwidzatain tu, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, pun tak ada dalam Quran dia. Orang kata apa dia letak mana? Dia tidak anggap sebagai Quran kau tu. Itu semua tu cerita riwayat-riwayat yang tak boleh. Bila berhadapan dengan Quran, kita buka Quran, tepi selalu riwayat tu. Ketepi semua. Tak boleh pakai. Kalau sahih pun tak boleh. Quran yang ada ni mutawatir. Tak payah sanad. Hak tu sanad secara mana? Hak kata tak ada dalam Quran tu Musa Ibnu Mas'ud tu tak ada Muawwidzatain tu. Secara mana? Imam Nawawi, Ibnu Hazm, Imam Razi dan ramai lagi kata tu karut semua tu. Karut semua. Tapi Hafiz Ibnu Hajar nak pakai. Dan ada beberapa orang ramai lagi nak pakai. Dia takwil, maksudnya hak dia terima dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu hak dia tulis. Bukan bermakna dia tidak terima itu sebagai Quran. Dalam semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, dia sendiri pun nak baca. Anak-anak murid dia saja hak duduk di Iraq tu, di Kufah tu, anak-anak murid dia saja. Anak murid dia ada kah tak baca qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas tu? Tak ada. Tak ada seorang Arab. Semua baca, semua terima sebagai Quran. Ini semua fitnah terhadap Ibnu Mas'ud. Dengan sebab itu kita tak boleh pakai. Bermakna dia kata Quran ni kurang lah kalau lagu tu. Jadi balah pula. Hak ni tak sih. Tak kena. Kalau kita tengok lagu tu, tolak tepi selalu. Itu sebablah Imam Nawawi, Ibnu Hazm dan ramai lagi dia faham dah benda ni. Kalau sahih pun kena letak tepi. Tak boleh. Quran tidak begitu. Quran ada. Hak ada ni. Secara lain. Hak lain tu riwayat dia susah mana? Mutawatir kok. Nah, kalau tidak mutawatir, nak lawan lagu mana? Paling tinggi orang kata, ni tertib hak dulu.
Tertib dulu. Pak kalau tertib dulu apa tak serupa? Orang ni lagu ni apa tak serupa? Tak boleh. Tak betul berlaku. Yang betulnya lagu ni Nabi SAW sudah buat dah begini. Takkanlah sahabat-sahabat tu nak mana-mana. Kalaulah benda ni Nabi tidak tentukan, mesti ada khilaf. Dia nak menunjukkan khilaf tu lah waktu riwayat-riwayat saat ni. Riwayat tu tak boleh menjadi hujah. Sebab nak sabit Quran ini dia kena mutawatir. Dia kena mutawatir dulu. Kalau tidak mutawatir, lagu mana nak Quran? Begitu. Ini menunjukkan sudah ada. Dengan sebab itu kita kata Quran ini sudah terkumpul di zaman Nabi SAW. Hak tu hak lebih sahihnya. Kalau tidak, akan jadi tidak mutawatir Quran ni dari segi tulisan sekurang-kurangnya. Dari segi tulisan ada, hanya orang hafal saja. Dari segi tulisan tak ada. Tulisan ni baru zaman Sayyidina Osman terkumpul. Jadi berapa puluh tahun tu semata-mata duduk gantung pada fikiran. Ada pun berselera. Tidak lagu tu. Bahkan Nabi SAW larangkan bawa mushaf. Apa makna mushaf? Mana ada dah lah mushaf. Perang Nabi SAW larang, tak usah bawa Quran ini, mushaf ni. Apa makna? Mana sudah ada dah lah dalam bentuk buku gini. Tapi oleh kerana hadis tu mari, orang jadi keliru. Sedangkan hadis tu cara mana? Sampai ke peringkat mutawatir kah? Walaupun ada dalam Bukhari pun. Perawi dia tu Ubaid bin As-Sabbah, pergi situ. Hak tu ya. Hadis ahad itu kita tak boleh bila berlawan dengan Quran ni, tak boleh. Hak Quran hak ada. Hak lain tak sah. Zaman Nabi SAW sudah tulis dah. Sahabat-sahabat apa ada? Tulis, ramai dah. Jadi nak rakyat kata tidak tulis tu sebab ramai orang tak reti menulis. Tu sebab pula cerita waktu tubik. Sebab apa jadi tak ada buku? Sebab orang tak pandai nulis, tak pandai baca belakang. Buat pergi situ pula. Kita tidak fikir kalau Nabi SAW tu tak pandai baca, tak pandai menulis, orang nak tulis lagu mana dia tahu ini salah. Dia tahu. Dan dia tidak tahu huruf alif tu lagu mana. Huruf alif, huruf waw lagu mana. Salah, sa, la, wa, ta. Bukan sa, lam, alif, ta. Hak dalam Quran. Tak ada satu pun hadis sebut kena tulis lagu ni dengan waw. Kalau kita kata dia tak pandai nulis, dia tak pandai baca, mana dia tak reti lah huruf waw tu apa dia. Dia nak ayat lagu mana? Orang nak tulis, dia nak tulis lagu mana? Sebab boleh tulis juga lagu ni. Lam alif tu. Kalau kita tengok dalam kaum Arab pula ni, lam alif lah. Lam alif bukan lam waw. Fi zulumatin thalath. Jalan ke mana? Sa lam alif sa ka atau sa lam sa. Lagu ni kau ikut serah, ikut orang tu. Tak boleh lagu tu. Yang kita kemah sangat ni, kemah sangat, mesti kena tulis lagu tu. Apa yang kita kemah sangat ni? Dah kalau ikut serah sahabat ya, boleh lah tulis lagu lain pun asalkan baca tu sama. Tapi tak boleh. Apa? Menunjukkan memang Nabi SAW nak lagu tu. Dan ulama-ulama sudah buat kajian apa kelebihannya tulis lagu tu. Apa kelebihan? Tengoklah Quran mana pun Maliki Yaumiddin lam kaf. Tapi baca Maliki Yaumiddin. Kalau nak kira alih lah. Kau itu semua berlaku tu tak kena tulis tu buatan Nabi tak pada baca, tak ada nulis. Kalau orang kata lagu tu nak kata kan? Jadi ikut serah orang tu. Tak boleh tu. Tak boleh tu. Bahaya banyak kali. Sebab itu kita kata Nabi SAW pandai baca, pandai menulis. Sahabat ramai dah pandai tulis. Quran ni sudah ada dah zaman dia. Sudah ada dah zaman dia. Supaya sekarang ni dengan barisnya, dengan semua sekali, dengan titiknya sudah ada. Bukan baris tu dibubuh oleh hajat, titik tu dibubuh oleh orang ni. Tak ada. Zaman Nabi SAW lagi. Kalau tidak, dia akan timbul banyak perkara. Kita tengok dalam nuskah Quran hak lama dulu kan, ada juga hak lama, hak lebih lama lagi. Hak ni lah hak Jakim buat keluar ke apa, ada baris dah, ada titik ke apa. Lebih lama daripada hak tak ada baris, tak ada titik.
Cuba tengok sejarah. Apa lagu tu? Dan mengikut ramai ulama kajian mereka dia buat, sudah ada dah baris dan titik ni zaman Nabi SAW, sudah ada dah. Kalau tak ada baris, tak ada titik tu ada masalah banyak. Tapi kita tidak nak bincang tu. Sebab boleh baca lagu ni, boleh baca lagu ni, tak tahu mana. Itu benarnya. Hak tu kita guna bincang semula lah. Hak ni tidak nak bincang bab tu. Cuma nak sebutnya sahabat-sahabat ni tahu dah zaman Nabi ni surah ni panjang, surah ni pendek sikit. Dia tahu dah, menunjukkan sudah lengkap. Kalau kita kata tidak lengkap lagi banyak, kita tak boleh kata panjang. Sebab banyak lagi hak tak ada dalam tu. Pendek lah, boleh jadi surah hak panjang tu pendek pada masa tu. Dia tahu mana panjang ni, menunjukkan sudah cukup dah. Kalau ada pun 2 ayat je. Hak tidak lengkap. Hak kebanyakannya sudah ada dah. Kalau tidak, boleh jadi sabihis tu lebih panjang daripada surah Baqarah. Sebab Baqarah tak lengkap lagi. Macam mana dia tahu ni? Baqarah panjang, Ali Imran panjang. Yang lama tu sebab baca ni macam mana ni? Menunjukkan memang sudah lengkap dah begitu. Itu caranya. Kalau tidak, memang timbul banyak masalah. Dia mutawatir. Tawatur Quran ni bukan dari segi hafalan saja, dari segi bacaan, dari segi tulisan, dari segi semua sekali. Itu tawatur Quran ni. Sebab tu tak perlu kepada sanad kemah, cukup segala-galanya. Lepas tu dia sujud 2 kali, kemudian berdiri dan baca panjang pula. Saya agak, kata dia, bacaan Nabi SAW tu, saya rasa dia baca surah Ali Imran. Mana panjang lah tu. Walaupun hak ni Madaniyah. Walaupun Madaniyah pun dia tahu maknanya sudah lengkap dah. Kalau tidak lengkap pun beberapa ayat saja. Sehingga boleh dikatakan panjang dah, lebih daripada hak lain. Gitu ceritanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah. Cuba tengok. Tengok asal ni dan tengok ni pula. Bahawa Rasulullah SAW baca bacaan yang panjang dan dia baca derah pula. Sadi kau. Aisyah juga. Dia baca derah. Maksudnya kata perawi itu, iaitu dalam sembahyang kusuf itulah. Apa hal tadi sembahyang ke dia? Sembahyang kusuf tu jugalah. Ini lagu mana? Lagu mana? Aisyah juga. Tadi pun Aisyah juga. Sebab itulah, kalau kita jumpa hadis satu orang bercanggah, kena tengok sanad hak mana lebih kemah. Hak ni lebih kemah lagi. Daripada hak tadi. Fajahara biha, yakni dalam sembahyang, dalam sembahyang kusuf. Tetapi kalau kita perhati hadis Aisyah ni, hak kebanyakannya, tak kira hak ni, hak kebanyakannya menyebutkan baca qahar. Hak kebanyakan. Hak ni, sanad ni nak banding dengan hak tadi, kemah hak ni. Tapi banyak lagi sanad yang lain yang menunjukkan baca perlahan. Begitu. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah. Beliau berkata, pernah berlaku gerhana matahari. Kalau kita perhati dalam hadis-hadis ni, kadang-kadang dia gunakan kusifat, kadang-kadang digunakan khusifat. Maknanya kedua-duanya boleh digunakan untuk gerhana matahari. Setengah-setengah ulama tu kata kalau khusifat, khusuf itu untuk bulan, gerhana bulan. Tapi kalau kusuf untuk matahari. Tapi berdasarkan hadis-hadis ni, nampaknya boleh digunakan kedua-dua istilah tu untuk gerhana matahari. Boleh. Nabi SAW sembahyang dengan orang ramai dan berdiri lama. Kira-kiranya dia baca surah Baqarah. Mana sini juga menunjukkan bahawa bukan sanad tadi saja yang menyebutkan Nabi SAW baca lama, dan kira-kira hak dia baca tu ialah baca surah Baqarah. Di sini pun dia sebut binahwin.
binahwin min suratil Baqarah. Dia sebut kira-kira agak-agaknya dia baca surah Baqarah. Binahwin. Dia tidak kata bi suratil Baqarah. Binahwin menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qahar ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca perlahan dalam sembahyang tu, bukan baca derah. Sebab kalau baca derah, apa sebab dia kata kira-kira ataupun lebih kurang baca surah Baqarah? Terus kata baca surah Baqarah teruslah kalau derah. Ni agak-agak sepanjang surah Baqarah. Maknanya dia tidak baca derah. Dan hak ni, hak tidak baca derah ni tidak ada pun dalam sanad dia tu. Ibnu Ishaq ke apa pun tak ada. Maknanya ulama-ulama yang kata baca qahar, dia tidak bergantung dengan riwayat hak seperti tadi. Banyak lagi riwayat lainnya. Sebab tu kita sudah sebut dah sebelum-sebelum ni, banyak lagi riwayat yang lain. Umpamanya hak ni, Imam Malik sendiri meriwayatkan ini. Sebab tu Imam Malik kata dalam sembahyang khusyuk ni baca perlahan. Tahu mana? Iaitu dia kata binahwin min suratil Baqarah. Kira-kira ataupun lebih kurang panjang surah Baqarah. Menunjukkan dia tidak jelas baca surah Baqarah. Kalau baca derah, tentu tahulah surah Baqarah. Tak payah kata binahwin tu. Dan kalau dia tidak baca surah hak panjang, apa yang lama sangat berdiri tu, mungkin kita kata dia baca surah pendek, tapi dia sambung-sambunglah, gabung surah tu, boleh jadi juga. Tetapi biasanya Nabi SAW kalau dia nak panjang, dia baca surah yang panjang, bukan baca surah pendek gabung-gabung gitu, bukan. Biasanya dia baca surah yang panjang. Dengan sebab itulah sahabat-sahabat bila dia teka, bila baca panjang ni, dia teka baca surah yang panjang. Dia tidak kata baca beberapa surah yang pendek, dia gabungkan. Boleh jadi dia gabungkan beberapa surah yang pendek. Surah apa nama ni, Mufassal itu yang pendek, boleh jadi gitu. Tapi tak ada siapa pun kata lagu tu. Bila sebut panjang ni kak, dia agak baca surah Baqarah selalu. Tapi hadis ini dalam Abu Daud ini tidak mahfuz. Hadis ini akhir yang kita baca ni tidak mahfuz dari segi sanadnya mengikut ulama-ulama hadis. Cuba perhati situ. Riwayat ni juga, ni juga dalam Bukhari dan dalam Muwatta Imam Malik. Ni riwayat Imam Malik juga, tapi di luar Muwatta. Riwayat Imam Malik dalam Abu Daud, Sunan Abi Daud. Riwayat ni Imam Malik dalam Muwatta dia sendiri. Dan dalam Sahih Bukhari dia sebut di tempat Abu Hurairah tu bukan Abu Hurairah, tapi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia syarah ni, qauluhu Atha ibn Yasar an Ibn Abbas kadza fil Muwatta dan fi jami' man akhrajahu min tariq Malik. Semua orang yang meriwayatkan daripada jalan Imam Malik ni, jalan riwayat Imam Malik ni, semua kata lagu tu. Tetapi wa waqa'a fi riwayatil Lu'lu'i fi Sunan Abi Dawud an Abi Hurairah badal Ibn Abbas wa huwa ghalat. Dalam riwayat Lu'lu'i Sunan Abi Dawud dia sebut tempat Ibnu Abbas tu Abi Hurairah, bukan Ibnu Abbas. Ini silap. Bermakna sanad ini, isnad ini tidak mahfuz. Tidak mahfuz, mana tidak sahih lah ni. Hak betulnya ialah Ibnu Abbas. Hak betulnya Ibnu Abbas. Ini tidak mahfuz orang panggil. Sanad dia tu tidak mahfuz. Yang betulnya ialah daripada Ibnu Abbas. Hak tu kita kena tengok. Kalau satu kitab dia sebut seorang Abi Hurairah, hak lain-lain semua daripada orang yang sama Imam Malik ni, sanad ni lah semua sebut Ibnu Abbas. Kena tengok hak mana lebih kemah. Hak lebih kemahnya hak ramah. Hak lebih kemahnya hak ramah tu. Ini orang panggil sanad ini syadz, tidak mahfuz. Maknanya tidak sahih lah. Kalau mengambil kira hak ni ada dengan adanya Abu Hurairah disebuti ni, dari segi hak lain sahih belaka. Cuma lawan dengan hak tu tak padan. Pasal hak lain tu kuat. Mana kalau perawi, kalau orang yang molek belaka, dia seorang canggah dengan amal lagi hak lain, tu orang panggil syadz. Tapi hak ni masalah silap ni. Bukan masalah syadz. Gapo ni kalau nak kira
Boleh juga nak kata syaz dari satu segi, tapi hak lebih tepatnya ini tersalah. Tersalah ni siapa dia? Boleh jadi kesilapan Lu'lu'i, boleh jadi Abu Dawud, boleh jadi siapa-siapa lah. Sebab nak kata kalau daripada atas ni Malik ni tak. Dalam kitab dia sendiri Imam Malik kata An Ibn Abbas, bukan An Abi Hurairah. Dalam Bukhari hak lebih tinggi lagi daripada Abu Dawud, daripada Ibn Abbas juga. Ini menunjukkan bahawa kitab-kitab hadis ni dia boleh tersalah. Tengok misalnya sini ulama-ulama kata ni salah ni, salah. Sebetulnya bukan gitu, gini. Babun ayunada fiha bis salah. Ini bab, adakah diseru pada ketika berlaku ataupun untuk sembahyang gerhana matahari ini, ataupun fiha pada ketika berlaku gerhana matahari, adakah diseru orang supaya pergi bersembahyang, dipanggil orang supaya bersembahyang, supaya pergi ramai-ramai ke satu tempat untuk sembahyang? Adakah begitu? Ini bab. Kalau nak panggil lagu mana? Adakah panggil dengan band, dengan qomak gitu? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Kalau kita perhati semua hadis ni, hadis mana-mana tak ada saw pun. Ini termasuk dalam ijma' ulama. Ijma' ulama. Daripada sahabat sampai sekarang ni tak ada siapa pun kata band. Kalau anak semaya kusuf ni tak ada. Adanya diseru. Diseru tu lagu mana? Seperti yang tersebut di dalam hadis ini. Dia tanya siapa dia? Abdurrahman bin Namir. Abdurrahman bin Namir kata dia tanya Zuhri. Zuhri pun kata, Urwah cerita kepada saya daripada Aisyah, bila berlaku gerhana matahari, Nabi SAW pun suruh seseorang pergi berseru, mengatakan as-salatu jami'ah. Kata lagu tu. Ini menjadi dalil bagi orang yang mengatakan elok kata begitu untuk sembahyang ini. Dan semua ulama bersepakat dalam perkara ni, untuk panggil orang sembahyang ni tak ada azan ke, iqamah ke, tak ada. Tak ada. Itu pegangan dia lah. Tapi bagi orang yang tak sepegang, dia kata ada perawi di sini Abdurrahman bin Namir itu, ada yang mengatakan dia ni dhaif, tidak kuat. Ada. Maknanya salah seorang perawi di sini, ulama khilaf lah tentang dia tu. Ada yang kata lemah, ada yang kata boleh pakai. Kalau kata boleh pakai juga, boleh lah. Dia ambil kira lah. Jadi seru tu ke lagu mana? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Jadi cara baca tu fanada anis salatu jami'ah. Fanada an as-salatu jami'ah. Begitu. Jadi bila panggil kata orang tu tak ada an tu, tak ada. As-salatu jami'ah saja. Di sini nak ayatnya, kalau Nabi suruh panggil tu, suruh sebut gapo dia, kalau sebut tu iaitu. An tu maknanya iaitu. As-salatu jami'ah. Itulah lafaz seruannya. As-salatu jami'ah. Bukan sebut an itu. Satu bacanya an. Yang kedua anna-salata jami'ah. Anna, bukan an, tapi anna. Boleh kedua tu. Boleh berlaku. Lepas tu as-salatu jami'ah. Di sini sebut. As-salatu jami'ah. Jami'atu jami'atun. As-salata jami'atan. Boleh juga. As-salatu jami'atan. Boleh macam-macam lah, boleh. Tu tak apalah. Kalau kita nak tak sibuk bari belakang, as-salatu jami'ah, as-salata jami'ah pun tak apa. Maksudnya semaya berjemaah. Mari kita bersemaya berjemaah. Semaya ini ialah semaya dengan jemaah. Gitu.
Lepas pada tu as-sadaqah fiha. Ini Imam Abu Daud nak ceritakan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika berlaku gerhana matahari ini. Lagu mana? Adakah sembahyang itu saja kah? Yang dianjurkan, yang disuruh kita buatnya, atau ada lagi benda-benda lain? Jawabnya ada lagi benda-benda lain, iaitu suruh beri sedekah pada masa itu. Suruh beri sedekah. Nabi SAW sangat-sangat mengambil berat tentang sedekah ni, sehingga kalau orang tu kalau orang tu demam, sakit pun molek juga dia beri sedekah. Kalau ketika gerhana matahari ni, begitu juga ketika ditimpa malapetaka, sesuatu yang tidak baik pun molek juga beri sedekah. Sedekah itu salah satu jalan untuk melepaskan seseorang itu daripada kesusahan dia. Dalam hadis banyak kalau kita perhati sedekah. Kalau di zaman Nabi SAW dulu, ada hamba-hamba, dia suruh memerdekakan hamba. Itu pun satu bentuk juga. Nabi SAW sangat menggalakkan hamba-hamba ini dimerdekakan. Riwayat daripada Aisyah bahawa Nabi SAW bersabda, matahari dan bulan ini tidak gerhana kerana kematian seseorang. Seperti kita sudah tahu dah sebelum pada ni, kebetulan pada hari itu anak Nabi SAW hak nama Ibrahim mati. Maka ada yang berkata, ni berlaku gerhana ni sebab Ibrahim mati. Nabi SAW tak senang apabila dengar begitu. Dia nak hapuskan unsur-unsur khurafat dan hak jahiliah ataupun syirik dan seumpamanya. Dia nak hapuskan waktu dia tu kata selalu, gerhana matahari dan bulan ini tidak berlaku kerana kematian seseorang. Hak berlaku pada hari itu kematian, bukan kerana kehidupan ataupun lahirnya seseorang. Tak ada hari itu. Tapi apa Nabi SAW sebut tidak juga kerana kelahiran, kerana kehidupan seseorang. Apa? Kalau hak kematian itu nak sabarlah. Adalah anak dia mati hari itu. Hak kehidupan ni ada siapa-siapa hidup kau itu. Tak. Tapi apa sebut? Dia nak ayatnya, dia nak hapus terus lah. Orang kata cabut tu cabut sampai ke akar umbi. Bukan masih ada lagi dalam sikit. Cabut habis. Sebab boleh jadi orang akan kata kerana kelahiran orang ni pula kau buat lebih dia tu, ataupun kurang dia kau mana-mana kau, dia orang jahat kau. Sebab tu berlaku gerhana matahari. Macam-macam orang boleh pergi, walaupun satu sebab je berlaku, tapi Nabi SAW sebut selalu hak lain-lain. Sebut selalu hak lain-lain tu. Apa tujuan? Dia nak kerak biar putus betul jalan-jalan yang membawa kepada khurafat, jalan-jalan yang membawa kepada syirik. Dengan sebab itu, kalau kita tengok ulama-ulama yang jaga takut jadi syirik, takut jadi gitu-gini, itu dia buat tu mengikut cara Nabi SAW. Orang panggil dalam istilah fiqhnya saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah ataupun saddal lidzari'ah. Yang ni tutup pintu. Kalau kita nak suruh selamat, tak sewi gapo-gapo enggak, kita tutup pintu. Tutup jalan. Tak sewi anak kita pergi kok kau dia, orang gila kau, ataupun gapo-gapo binatang buah mari masuk dalam rumah kita, tutup pintu. Gitu. Padahal tidak semesti tutup pintu, buka pun tak apa. Tapi untuk lebih selamat, kita tutup. Terutama dalam perkara-perkara yang boleh membawa seseorang itu kepada syirik. Nabi SAW cukup jaga hak tu. Sebab apa? Dia mari pun nak menghapuskan syirik, nak bawa ajaran tauhid. Itu hak utama dia. Orang yang percaya kepada tauhid, dia tidak ada benda-benda karut-karut. Percaya bukan-bukan tu tak ada. Dia Allah belaka, segala-galanya Allah. Tidak sabit benda ni bulan Safar kah, tidak sabit buruh hatu kah, tidak sabit bewok kah, lalu kok ni kiri kanan kah, tidak sabit tu. Tetapi kerana Allah nak begitu, dengan kehendak Allah berlaku. Bila kamu tengok berlaku benda lagu ni, kamu berdoalah kepada Allah. Kamu bertakbirlah, menyatakan kebesaran Allah. Mana matahari walaupun hebat, walaupun besar, ramai sekarang ni lagi orang tahu banyak lagi kelebihannya. Matahari itu ada dengan kuasa solar pula, nak guna kuasa solar macam-macam lah. Zaman dulu orang tak terfikir pun ada lebih lagi nampak. Walau bagaimanapun dia tidak besar. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi suruh takbir. Allah Maha Besar. Hak lain tak ada.
Dengan sebab itu dia bukan Tuhan, tidak layak untuk menjadi Tuhan. Tidak layak untuk menjadi Tuhan. Lindung seperkara aja alik dia tu, tak nampak dah. Bukan lagu tu. Tuhan-Tuhan ni tidak lagu tu. Dengan sebab itu kita tak boleh membesarkan dia. Bagi orang Islam boleh mengambil manfaat sebanyak mungkin daripada matahari. Ambil manfaat. Dia adalah alat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia tu kuli ataupun hamba ataupun hak menurut kita. Sakhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan untuk kamu segala apa yang di langit-langit dan di bumi. Serupa dengan hemar, serupa dengan kuda, serupa dengan unta, Allah Subhanahu Wa Taala tundukkan untuk kita. Binatang-binatang tu dengan manusia kalah. Manusia boleh mengendalikannya. Hak lain-lain tu pun lagu tu juga Allah Subhanahu Wa Taala buat. Bulan kau, bintang kau, gapo, kalau manfaat dia sebanyak mana pun untuk manusia, Tuhan buat. Kamu bukan dijadikan untuk itu. Semua dijadikan untuk kamu, tetapi kamu dijadikan untukku. Tuhan kata untukku tu apa maknanya? Tak boleh syirik lah, kena terima dia saja. Allahu Akbar, itu maknanya Allahu Akbar. Wa tasaddaqu, dan kamu bersedekahlah. Pada masa tu bersedekahlah. Ini anjuran Nabi SAW supaya bersedekah. Dan memerdekakan pada ketika berlaku gerhana matahari itu. Riwayat daripada Asma, dia kata Nabi SAW suruh supaya seseorang itu memerdekakan hamba dia, ataupun supaya dimerdekakan hamba pada ketika Nabi SAW semaya kusuf. Bukan makna tengah-tengah dia duduk semaya tu, tidak. Pada masa dia keluar semaya kusuf itulah adalah pada masa selepas tu ke sebelum tu ke, dia mengarahkan sahabat-sahabat dia supaya memerdekakan hamba. Itu juga salah satu cara yang dilakukan oleh orang Islam. Bukan kodok ita tengok pakai filem tengok, bukan hak tu. Boleh juga nak tengok, nak dapat pengalaman, nak tahu, nak mengaji, nak begitu gini. Tetapi hak disuruh sebenarnya hak baik untuk kita jaga dia pada masa tu ialah buat benda-benda ni. Buat benda-benda ni, berdoa gapo. Sebab pada dalam keadaan kita takut ini kan, dalam keadaan kita dalam keadaan bahaya, hati kita pun lebih khusyuk, lebih tunduk, lebih merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Maka diharapkan doa-doa kita tu lebih Allah Subhanahu Taala kenal, sebab kita ikhlas, sebab kita menghinakan diri di hadapan dia. Dalam keadaan biasa ni kadang-kadang kita tidak berapa khusyuk. Tapi pada ketika-ketika ni buat apa Nabi SAW suruh berdoa, suruh buat apa-apa, kita lebih ikhlas, sebab kita dalam keadaan terancam. Dalam keadaan terancam. Bau man qala yarka'u raka'atain. Ini bab orang yang berpendapat dia kena rokok 2 kali. Apa makna rokok 2 kali di sini? Ada dua. Satu makna rokok 2 kali. Yang keduanya yarka'u raka'atain, yakni orang yang bersembahyang 2 rakaat. Mana bukan rokok 2 rokok, tapi bersembahyang 2 rakaat. Tapi dalam tiap-tiap rakaat itu boleh jadi 2 rokok, atau 3, atau 4, atau 5, seperti yang kita sudah jumpa dah sebelum pada ni. Cuma rakaat itu 2. Dia ada 2 pendapat di situ. Kalau mengikut ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah, dia kata yarka'u raka'atain. Jelas Imam Abu Dawud buat ni tajuk ni untuk untuk rakyat hujah dan muta, iaitu dalam sembahyang kusuf ni hanya ada 2 rakaat, 2 rakaat saja. Yang ni dalam rakaat yang pertama 1 rakaat, dalam rakaat yang kedua 1 lagi, 2 lah. Yang ni sepos sembahyang subuh, sepos sembahyang lain 2 rakaat tu kan ada 2 rakaat. 2 sajalah. Bukan dalam tiap-tiap rakaat tu 2, dalam tiap-tiap rakaat tu 2 rakaat ke ataupun lebih, bukan gitu. Tapi dalam tiap-tiap rakaat itu 1 rakaat. Jadi gabungan dalam 2 rakaat itu 2 rakaat lah. Yang ini seperti sembahyang subuh. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain lagi. Anak murid dia kata lagu itulah. Imam Abu Daud buat tajuk ni untuk demo tu. Sebab kan seperti kita sudah maklum dah, Imam Abu Daud ni dia mari belakang, dia nak ayat dalil masing-masing ulama mujtahidin itu.
Padahal sebelum pada ni, hak dulu kan, baru ni sudah ada dah hak dua rokok tu. Dalam setiap rakaat tu satu rokok saja tu ada dah baru ni. Tapi dia mari suku pula. Dia mari bak suku. Itu satu pendapat. Satu lagi, yarka'u raka'atain, maknanya bersembahyang 2 rakaat, bukan 2 rokok, 2 rakaat. Sembahyang kusuf ni 2 rakaat, itu maksudnya. Tidak bermakna 2 rakaat ni dalam setiap rakaat itu 1 rokok saja. Nak tahu rokok tu kena tengok hadis lain lah. Berapa tu. Baru ni kita sudah bicara tu. Lepas tu riwayat daripada Nu'man bin Bashir. Kalau peristiwa-peristiwa yang ramai boleh nampak ni kan, cuba kita perhati, ramai boleh nampak ni. Muka gerhana matahari. Lepas tu Nabi SAW pula panggil pula keruh orang pula. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah sana sini. Tentu apa? Pakat lengok tengok dah. Gerhana matahari. Cuba kita tengok riwayat-riwayat ni, bukan seorang 2 sahabat. Ramai. Itu hak munasabahnya. Kalau hak berlaku benda yang ramai orang boleh tengok, maka sepatutnya benda tu diriwayatkan oleh ramai. Tidak pula seperti hak matahari hak jatuh dah tu terbenam dah tu naik semula. Kerana Sayyidina Ali naik tu. Sayyidina Ali tak ada nak sembahyang asar. Sayyidina Ali tak ada nak sembahyang asar, Nabi pun doa naik semula matahari. Riwayat itu hanya dikemukakan oleh Asma binti Umais, isteri kepada Sayyidina Ali seorang tu. Kalau yang betul lah lagu tu, ramai lah pakar riwayat. Sebab ni kusuf ni ramai ni. Ni Nu'man bin Bashir pula. Ni tak seorang tu. Padahalnya benda besar tu. Bukan dia saja, kalau tak ada sembahyang asar, ramai lagi. Bukan perang. Terlepas sembahyang tu ramai lah. Apa orang lain tak ada sebut. Penting tu padahalnya. Sesuatu perkara yang ramai orang boleh tahu, tiba-tiba seorang saja yang meriwayatkannya. Kalau riwayat itu sahih sekalipun, kena perhati molek, kena jelek mata molek situ. Apatah lagi kalau riwayat itu tidak sahih. Kalau sahih pun kena perhati molek, kau dia keliru kau lagu mana. Kena tengok banyak perkara. Itu cara memahami hadis. Bukan makna kita kata mengaji hadis ni segala hak dalam hadis tu telan bulat-bulat gitu. Dak, tidak lagu tu. Makna menilai sungguh lah hadis. Biar jelas sungguh kita nak terima tu. Nu'man bin Bashir kata, gerhana matahari berlaku di zaman Nabi SAW. Maka mulalah Nabi bersembahyang 2 rakaat. Wa yas'alu anha hatta jalat. Dan dia tanya tentangnya sehingga cerah matahari. Riwayat daripada Abdullah bin Amar pula, dia kata gerhana matahari berlaku di zaman Rasulullah pun bangun dari sembahyang. Lagu itulah seperti yang kita baca tadi. Dalam riwayat seterusnya Abdurrahman bin Samurah pula, dia kata ketika aku duduk mana-mana, tahu-tahu gerhana matahari, dia pun pergi tengok. Begitulah seterusnya. Kalau kita perhati di sini dalam riwayat yang pertama ni, Nabi sembahyang 2 rakaat. Biasanya kalau dia sebut gitu, rakaatain, 2 rakaat. Mana seseolahnya Nabi SAW mula-mula sembahyang 2 rakaat. Lepas tu tengok matahari tidak cerah lagi. Sesuai dengan hak ni, wa yas'alu anha. Bila dia sembahyang 2 rakaat, selesai tu dia pun tanya, cerah lagi. Kalau orang kata tidak cerah lagi, dia sembahyang pula 2 rakaat. Maknanya bukan 4 rakaat 1 salam, tapi 2 rakaat 1 salam. Itu mengikut fahaman setengah-setengah ulama. Dia kata gitulah maksud rakaatain di sini. Ada pula yang mengatakan bukan lagu tu. Nabi SAW, kalau kita tengok dalam riwayat hak sahih-sahih, hak banyak lagi, hak besar-besar lagi, lebih kuat lagi, dia kata dia sembahyang 2 rakaat je. Tengok kebanyakan riwayat.
riwayat dalam kitab-kitab yang sahih seperti Bukhari, Muslim tu. 2 rakaat ya. Bukan 2 rakaat lepas tu tambah 2 rakaat pula. Tak. Ini ni maksud lagu lain ni kata dia. Kita tak boleh pakai lagu ni. Apalagi kalau kita tengok perawi ni kan, iaitu Harith bin Umair. Abu Umair Nazil Makkah, wathaqahu al-jumhur. Jumhur ulama mengatakan dia siqah, tapi wa fi ahadithihi manakir. Dalam hadis-hadis dia ni ada banyak benda-benda yang mungkar. Dha'afahu bisababiha al-Azdi. Azdi seorang ulama hadis, kerana benda-benda lagu ni dia kata dia ni dhaif. Ibnu Hibban dan lain-lain juga kata dia ni dhaif. Boleh diajilah. Dia kata dia ni di akhir hayat dia menjadi berubah fikiran dia. Fikiran dia tu jadi bercelaru. Jadi sehingga kecek pun jadi tidak berapa boleh pegang mana lah. Hak ni pun termasuk dalam hak tu lah ni. Boleh jadi orang ni kan, orang tua. Kalau kita kata orang tua kan, orang tua ketak-ketak dah kecek tu. 2 rakaat. Nabi SAW sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat. Dia ulang tu pasal ulang lah orang tua kecek. Bukan maknanya dia nak royak 2 rakaat. Sebenarnya 2 rakaat saja. 2 rakaat yang kedua ni sebagai taukid kepada yang pertama. Itu orang panggil taukid. Sebenarnya 2 rakaat saja. Tapi dia tu jangan kata gitu. Jadi perawi ni faham. Boleh faham tu lagu tu tadi 2 rakaat. Padahal bukan maksud dia gitu. Maksud dia nya 2 rakaat. 2 rakaat. Hak ni 2 rakaat yang kedua tu sebagai taukid kepada yang pertama. Taukid ni bukan makna 2 rakaat lain dah. 2 rakaat tu lah juga. Mana tidak lebih daripada 2 rakaat. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, Nabi SAW bersembahyang yusalli raka'atain. Dia sembahyang 2 rakaat maksudnya. 2 rakaat. Bukan banyak rakaat dalam tiap-tiap rakaat tu. 2 rakaat. 2 rakaat ya. Rakaatain yang kedua tu nak menguatkan rakaatain yang pertama. Yang ni 2 rakaat. Bukan kita kata 2 rakaat dalam rakaat yang pertama, 2 rakaat dalam rakaat yang kedua. Tak, tidak gitu. 2 rakaat. 2 rakaat saja. Itu maksudnya. Yang ni dalam rakaat yang pertama 1 rakaat, dalam rakaat yang kedua 1 rakaat. 2 rakaat. Itu boleh jadi juga maksud dia. Tapi kita kata apa makna yas'alu anha? Tengok, kalau perawi ulama pertikaikan ada dalam sanad tu, dia mestilah ada lah buahnya. Mesti ada buah. Nabi SAW tanya tentangnya. Tu tentang matahari itulah. Takkan Nabi nak tengah semaya 2 rakaat tu tak habis lagi dia tanya. Kecek pula. Cerah dah kah? Takkan boleh lagu tu. Tak boleh dah ni pada masa tu. Tak boleh dah kecek dalam semaya. Tahun yang keberapa ni? Tahun yang ke-10 dah ni. Tentu dah kecek dalam semaya tak boleh. Kalau orang kata semaya kan, tak kira lah semaya ke apa. Tak boleh kecek. Ni dia kata Nabi tanya tentang matahari. Cerah dah kau. Tanya tentang matahari. Mestilah makna munasabah. Kalau kita kata 2 rakaat, dia semaya dulu 2 rakaat. Lepas tu sudah tu tidak dalam semaya lah, dia pun tanya, cerah dah kau? Bila orang kata tak cerah lagi, dia semaya pula 2 rakaat. Lebih sesuai hak tu. Sebab tanya tentang, nak tanya ni dia kena di luar semaya, takkan dalam semaya. Hafiz Ibn Hajar kata, boleh dalam semaya. Dia kata, lagu mana? Dia isyarat. Dia kata, dia isyarat lah. Tanya tu tanya dengan isyarat. Lagu mana dia isyarat, wallahu a'lam, tak tahulah. Hafiz Ibn Hajar pun cuma mengandaikan. Dia cuma kata dia boleh isyarat. Kalau isyarat tak apa, dalam semaya, bukan semaya sunat. Sebelum pada ni kan, kita sudah jumpa kan, Asma mari tanya Aisyah, ada ayah kah? Dia pun isyarat, akak tangan. Isyarat boleh. Aisyah akak tangan, menunjuk ke langit. Isyarat boleh. Hak ni pun kata dia isyarat. Tapi anak tak nampak. Cara Hafiz Ibn Hajar kata lagu tu tak apalah pendapat dia tu. Anak kata tak ada dalam kitab ni. Anak kata ke dalam sembahyang kusuf ni Nabi tunjuk belakang, Tuhan tunjuk belakang ke dia, pak syurga ke neraka. Tunjuk belakang. Usah kau orang di belakang ni tak payah tanya lah matahari tu. Matahari cerah ke tidak? Dah syurga neraka pun dia tahu, tunjuk belakang hari tu. Dia kata tak pernah dia tunjukkan kepada dia supaya hari ni, kata dia. Nampak neraka, hundur ke belakang kan sebelum pada ni kita sudah jumpa dah. Hundur ke belakang.
salib belakang pun hundur kata. Lepas tu Nabi ke depan pula. Salib belakang ni pun ke depan pula. Nabi holak tangan ni, ada holak tangan. Gapo dia orang kata? Dia kata nampak gugusan daripada syurga kata dia. Dia nak. Takkanlah pada hari itu ditunjukkan segala-galanya. Matahari cerah, kau tidak cerah, dia nak tanya. Tak bercanggah tu. Berlawanan tu. Tak sesuai. Apa tu? Dah tak sesuai lah ke mana? Ini riwayat ini tak kena ni, riwayat ni. Anha tu tak ada. Hak sebetul. Anha tu tak ada. Ni waham perawi. Benda-benda lagu ni lah waham perawi. Cuba kita perhati. Dalam syarah kita ni pun ada. Hatta jalat. Cuba kita perhati riwayat Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Ada marilah sanad dia tu. Daripada Nu'man bin Bashir juga. Ni dia kata in kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana yusalli rak'atain thumma yas'alu thumma yusalli rak'atain thumma yas'alu hatta jalat asy-syams. Yas'alu tak ada anha. Kalau anha makna Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya tentang matahari itu. Kalau tak ada anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta. Yas'alu makna minta. Minta dengan Tuhan lah, doa lah. Nabi berdoa lah dalam sembahyang tu. Dia berdoa macam-macam lah. Minta jauh bala, minta selamat, minta. Itulah makna minta. Hak tu hak betul. Ni hak lagu ni tak ada anha ni. Bukan dalam Musnad Ahmad saja. Tak adanya. Adanya dalam kitab-kitab lain pun ada juga. Misalnya daripada Nu'man bin Bashir pula, tarik lain pula dalam Musnad bin Ahmad juga, Musnad Imam Ahmad juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi kusufi syams nahwan min salatikum yarka'u wa yasjudu. Di situ tak ada sebut. Imam Tahawi juga mengemukakan riwayat daripada Nu'man bin Bashir. Dia kata kusifati syams ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yusalli rak'atain wa yusallimu wa yas'alu hatta jalat wa yas'alu, tak ada anha tu. Nabi minta. Mana dalam sembahyang tu dia minta. Minta ke apa doa? Hak ni hak lebih terang. Maknanya hak dalam Abu Dawud ni tak kemah. Sebab apa? Ada perawi hak tak kemah. Ada perawi hak tak kemah. Tak boleh pakai hak tu. Sebab kalau pakai hak tu tanya tengah sembahyang. Kalau kita nak kata tidak tengah sembahyang, lepas sembahyang 2 rakaat, bercanggah dengan hadis lain pula. Sebab dalam hadis yang lain royak 2 rakaat je, bukan 4 rakaat, 2 salam dah. Jadi sehingga dia boleh tanya pula, celah tu tanya lagu mana dalam matahari, tidak dalam sembahyang. Tak betul. Sebab tak kena. Yang senangnya kita kata dalam riwayat ini telah berlaku waham, kekeliruan kepada perawi, iaitu dia menambahkan anha. Hak sebetulnya tak ada. Sebab apa? Riwayat Nu'man bin Bashir juga daripada orang lain dalam kitab-kitab lain tak ada sebut itu. Tak ada sebut. Sebab itulah Khalil Ahmad ini dia kata wa kataba Maulana Muhammad Yahya al-marhum tentang makna hadis ini. Dia ambil daripada syarahan tok guru dia Maulana Rashid Ahmad. Dia tulis gini, faja'ala yusalli rak'atain. Kalimatu ja'ala, perkataan ja'ala ini mewahamkan, mengelirukan bahawa maknanya Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat dulu, lepas tu dia sembahyang 2 rakaat pula. Lepas pada bui salat dia sembahyang 2 rakaat pula. Ini kata dia bercanggah dengan sekalian riwayat yang dinukilkan daripada Nabi SAW tentang sembahyang kusuf, kerana tidak ada sesiapa pun yang meriwayatkan lebih daripada 2 rakaat. Hak ni kalau tak ada. Hak betulnya 2 rakaat di sini dengan makna 2 rakaat kata dia. 2 rakaat. Barulah tidak keliru. Dan yang kedua tu sebagai takkid kepada yang pertama. Inilah makna yang nyata daripada hak ni. Yas'alu anha ay yad'u Allah fi sya'niha. Bukan yas'alu anha tu tak ada. Yas'alu makna yad'u Allah. Bukan makna yas'alu ni tanya orang matahari ni cerah dah ke tidak. Tak, yas'alu dengan makna doa kepada Allah. Sebab itu dia kata yad'u Allah fi sya'niha. Hak tu hak betul.
Lepas tu kalau kita tengok dalam riwayat Hakim pula, tak ada ni riwayat ni daripada Nu'man bin Bashir juga, tak ada sebut 2 kali rakaatain. Dia sebut sekali ya. Misalnya, anna syams in kasafat fa sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang rakaatain dengan 2 rakaat ataupun 2 rakaat. Kau tak apalah. Tidak sebut 2 kali. Menunjukkan hak dalam Abu Daud ini, satunya ada sebut anha tu sekeliru, yang kedua rakaatain tu disebut 2 kali. Situ keliru juga. Situ pun waham juga. Sebab apa bercanggah dengan hak lain. Lepas tu Hakim kata hadis ini sahih ala syarti syaikhain. Hak dia. Wa lam yukharrijahu bi hadzal lafz. Tapi Bukhari dan Muslim tidak mengemukakan hadis ini dengan lafaz ini. Gitulah. Mana yang keliru di sini? Bukan tanya tentang matahari itu cerah atau tidak, dak. Yas'alu saja. Kalau yas'alu saja jelas lah makna dia. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam doa minta jauhkan bala, minta selamat semua umat dia, gapo semua ni. Begitu maksud. Lepas tu riwayat yang kedua tu Nabi sallallahu alaihi wasallam rokok dan sujud itu lama. Lepas pada tu dia nafakha. Berkenaan dengan nafakha ni siut ni. Uf. Itu mengikut ramai ulama dia kata batas maya tu sebab boleh heja. Dan bahasa Arab ada makna uf. La taqul lahuma uf. Jangan kata uf kepada kedua ibu bapa kamu. Maknanya itu satu percakapan. Bila bercakap batal dalam semaya. Nabi SAW kata uf ni lagu mana? Pula ada yang mengatakan kalau sekadar uf itu tidak batal, tetapi ulama lain bantah, dia kata tak. Sebab itu tadi masa ada terjemah tadi ada ayat dah. Hak sebenarnya bukan uf gitu. Perawi tu untuk mudah tulis dia sebut lagu tu. Hak sebetulnya begitu. Dia siuk nafas dia. Pasal penat kan semaya ni kan? Panas lagi. Tengah panas dia buat. Makan lagu tu nak eja lagu mana? Tak boleh heja kan? Untuk boleh heja dia kata uf. Perawi tu. Ini orang panggil tasarruf perawi. Tasarruf perawi. Sebenarnya bukan Nabi kata uf. Kalau uf batal lah sebenarnya. Dia buat cuma perawi tu menggambarkan hak Nabi buat tu dengan kata uf. Sebenarnya tidak ada sesuatu perkara yang membatalkan sembahyang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sini. Dan kita tak boleh buat kesimpulan bahawa kata uf tu tidak membatalkan sembahyang atas dasar hadis ni. Tak boleh juga. Sebab sebenarnya dia tidak kata begitu. Supaya orang nak ajuk gagak lah. Nak ajuk gagak. Bunyi kan? Gak gitu. Padahal dia bunyi gitu dengan tirah. Dah. Untuk boleh heja, kalau kita nak tulis lagu mana? Takkan tulis bunyi dia tu, tak boleh tulis tu. Dia nak menggambarkan bunyi. Tapi dia sebut sehingga boleh dieja. Hak boleh dieja tu itu tindakan perawi tu. Perawi mengubah suaikan cerita supaya orang boleh tulis. Kalau tidak nak tulis lagu mana sini? Nak tulis lagu mana? Takkan boleh tulis. Nak tulis lagu mana? Tak boleh. Nabi SAW pun kata, Tuhanku, tidakkah engkau berjanji dengan aku untuk tidak menyeksakan mereka dalam keadaan aku ada di kalangan mereka, dan begitulah seterusnya. Jadi hadis ini serupa dengan ayat Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Serupa dengan ayat. Begitulah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Jadi hak ni sesuai dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tadi tu. Hak ni hak dia kata. Dia kata ni derahlah. Kalau tidak macam mana sahabat tu tahu? Yang seterusnya dia duduk mana sahabat tu? Dia pun pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam doa angkat tangan dia bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Kemudian dia berdoa sehinggalah cerah matahari itu. Dan dia baca 2 surah dan raka'atain. Raka'atain ni dia rokok 2 kali. Satu makna dia semayang 2 rakaat boleh berlaku. Seperti kita bincang tadilah. Babus salah inda zulmah wa nahwiha. Bab semayang pada ketika gelap dan seumpamanya. Wallahu a'lam.